Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersatu di dalam ruangan pengajian tafsir Al-Quran daripada surah Ad-Dukhan. Pada perjumpaan kita yang telah lepas kemarin itu, kita baca ambil ayat di awal daripada surah Ad-Dukhan sehingga ayat yang keempat. Biidnillahi ta'ala, pada pagi ini kita akan masuk ayat yang kelima lah daripada ini surah, iaitu ayat yang kelima daripada surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ni iaitu turun di Makkah Al-Mukarramah sebelum daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinatul Munawwarah. Allah Ta'ala duk royak kepada kita sebagai orang Islam ini dapat keuntungan banyak perkara lah. Kerana benda yang duk berlaku mari ni, berlaku tadi itu berlaku tentang hal kita juga. Tetapi kita boleh dengar, boleh tahu daripada Tuhan yang mengada, yang menjadikan kita sendiri. Tak pernah kita duk pergi cari
Tak pernah kita kena duk gunanya akal kita dengan cara kuat-kuat sampai kena tahu perkara-perkara yang gaib umpama ning-ning. Ya penat bagi manusia. Manusia jadi sebab kesesatan jadi banyak di atas muka bumi ini kerana mereka itu beriman kepada benda gaib. Tetapi beriman tak kena cara. Tak ada manusia yang tak beriman dengan benda gaib. Semua pakat beriman, tak kira agama samawiyah ataupun agama al-ardiyah. Agama yang bangsa kepada langit ataupun agama yang bangsakan kepada ke bumi. Semua pakat beriman belaka kepada perkara yang ghaibiyah. Oh ya gaib. Akan tetapi hanya kita satu sahaja yang beriman kepada benda yang gaib kena pada hakikatnya. Hakikat hak Tuhan kita duk royak ni ya benar sebagaimana Tuhan duk royak tentang hal dunia hak kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Tak ada dalam dunia ni mereka yang kuasa nak bakit dusta terhadap ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala royak cerita tentang hal dunia. Tak ada. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabawi yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tetap molek situ, ya cerah, ya jelas, ya nyata, ya tak ada kesamaran apa-apa. Allah Subhanahu wa taala duk royak peristiwaan malam Lailatul Qadr. Peristiwaan malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menentukan keadaan-keadaan peristiwaan benda yang lagi akan berlaku sakut paut rapat dengan hidupan manusia dia dan lain-lain lagi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan daripada rezeki, daripada ajal, daripada pangkat, daripada ni beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu royak mari kepada kita. Semua itu amrin hakim, dinamakan amrin hakim. Urusan yang bijaksana. Urusan yang bijaksana katanya ahli tafsir, makna kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dia apa yang sesuai hamba dia itu dapat. Manusia dapat sekadar mana, sesuai dapat sekadar mana, Tuhan beri mengikut qadar manusia. Di sinilah terkadang kelemahan kita sebagai manusia yang tak tahu hikmat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, qada Tuhan, terkadang berasa tak puas hati dengan apa yang kita itu hasil dapat daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lama kelama akan tahu kata hikmat Tuhan tu baik bagi kita. Ya gitulah. Itu makna kata Tuhan berikan mengikut apa hak manusia itu perlu dan berhajat. Tak kurang, tak lebih. Itu makna kata amrin hakim. Kerana Tuhan itu maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Tidak ada nak lebih bijak daripadanya. Tak ada. Moga dia Tuhan. Dia yang menjadi, yang mengada, dia yang menentukan. Allah Ta'ala. Tu dia. Sebab tu kita sebagai orang beriman ini, kita kena jelas di sini. Kena jelas di sini. Setelah daripada Tuhan doa ayat kata fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam Lailatul Qadar itu Allah Taala menetapkan urusan-urusan, semua urusan yang betul kena pada tempatnya, masanya, qadarnya, suasananya. Lalu Tuhan nak royak pada ayat yang kelima, sakut paut rapat tu Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amram min indina inna kunna mursilin. Amram min indina inna kunna mursilin. Allahu akbar. Lagu mana di sini? Tu lagu mana Allah Ta'ala nak royak gapo pula kita?
Maksudnya dengan cara sepatah lalu Tuhan kata amram min indina inna kunna mursilin, sebagai perintahan, sebagai perintah. Amran itu makna perintah. Perintah ni makna kata urusan hak Tuhan suruh, hak Tuhan khandak, itu makna amr. Urusan ni makna kata apa hak Tuhan khandak, apa hak Tuhan nak beri kepada kita sebagai makhluk, utamanya manusia. Tuhan duk kecek tentang hak manusia. Nampak tu hak utamanya. Kita sebagai tuai pelakon yang asasi yang hidup di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala kata sebagai perintahan min indina, dari sisi kami. Daripada sisi kami, mana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah amran tadi itu, kalau kita kira balik tok nahung lah sikit, mana nasab di atas masdar. Nasab dia di atas masdar, mana maf'ul mutlaq lah kalau kita keceknya. Sebagai perintahan. Sebab tu ulama kita terjemah sebagai perintah. Sebagai perintahan dari sisi kami. Min indina, makna di sisi kami, daripada sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan ni dia berilmu. Kita kena wajib beriman kata Tuhan ni berilmu. Setelah daripada kita beriman kata Tuhan ni ada, Tuhan ni hidup, dan Tuhan itu bersifat dengan ilmu. Ilmu Tuhan ni tahu melimputi sekalian. Bukan tahu seperti kita. Kita tahu bucu ni, bucu lain kita tak tahu dah. Nampak dah tu? Terkadang kita tengok dalam kawasan rumah kita, luar pada rumah kita, kalau tak buka pintu dan sebagainya, tak nampak dah. Dinding dengan dinding, mata kita nak pergi tak boleh dah. Tu kita. Ilmu kita itu terhad. Ada bersakat. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun in kan kaifa yakun. Tuhan tahu benda hak sedia kala lagi, dan benda hak sekarang ada, dan benda hak lagi akan datang, dan benda hak tak ada lagi kalau datang, kalau ada, nak ada lagu mana, semua itu duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Dengan itu Tuhan kata urusan itu daripada kami. Apabila Tuhan menisbahkan pelaturan, pembagian, benda yang menentu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai orang beriman jadi kemah hati, rasa tak takut. Tak takut nak jadi gitu, tak takut nak jadi gini. Di sini timbulnya tawakal. Di sini timbulnya tawakal. Sebab apa kita tawakal? Karena kita tahu dengan ilmu yang kita mengaji belajar daripada alim ulama kita yang ambil daripada Allah Ta'ala dan Rasul, rakyat kata Allah Ta'ala itu menentukan urusan, meletakkan itu di situ, mengangkatkan benda ni di sini, meletakkan benda tu di zaman itu, pada masa tu, pada waktu tu, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata tiap-tiap perkara hak Tuhan wik kita, itu adalah baik bagi kita. Itu adalah baik bagi kita. Banyak daripada kisah-kisah baik yang kita nampak kata tak baik, tetapi af'aluhu subhanahu wa ta'ala kulluha khair. Semua perbuatan Tuhan, hak Tuhan buat mari untuk kita adalah baik. Tapi kena pakai masa nak boleh nampak. Dan iman kita nak boleh tetap duduk situ tu, kena ada iman pula satu lagi. Supaya kita itu tak jadi geli-gelesah, tak jadi silap peher dan sebagainya. Amram min indina. Urusan itu daripada kami. Urusan di sini seperti Tuhan katalah, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Innama amruhu, hanya sanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Tuhan tu kena, sekadar Tuhan kata kun fayakun, berlaku. Tuhan wi belaka,
Nah, pak, kebanyakan kalau orang semaya semalam ni golek ke duk dengar dah lah. Kalau semaya setengah juz semalam dengar dah. Tak kata puak-puak pengikut bagi Nabi Isa minta daripada Isa alaihissalam nak makan maidah daripada langit. Hidangan daripada langit. Tuhan kata, inni munazziluha alaikum. Aku nak buat turun kalau menak lagu tu. Allah kata, mereka ini nak coba, nak cabar. Kata, Tuhan ni kuasa sungguh kedak. Gitu dan gini. Kita jangan cabar Tuhan. Kita orang beriman ni jangan cabar Tuhan. Tak boleh. Nah, nak PCPA huduh setara mana pun jangan sampai cabar Tuhan. Tak boleh. Nah, Tuhan kalau kita cabar, dia boleh buat belakang. Tapi hak sebaliknya nyanyonya. Siapa dia tak beriman, lepas pada tu Tuhan kata, aku akan seksa sebagai seksa yang teruk sekali tak pernah aku seksa lepas pada tu. Belum pada tu. Ni kita takut ni. Nampak tu tak? Tuhan dia, aiza arada syai'an ayyakun kun fayakun. Fasubhanak, maha suci Allah Subhanahu wa taala, biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya boleh nak buat belaka, ya milik semua, ya nak buat apa boleh. Itu mana kata amram min indina. Hak menentu gini, orang ni qadar ni, rezeki dia tahun ni. Tuhan menentu. Menentu dengan ilmu, bukan Tuhan paksa. Tak. Silap pihak setengah-setengah kata, kita kan tak kena buat gapo, Tuhan menentu belaka. Dah. Tak ada masalah. Dah. Tak kena mengambil dengan asbab dah. Tak pakai lagu tu. Nah, asbab tu masuk dalam qada qadar. Tak ada luar pada qada qadar. Ni kita kena faham molek. Al-asbab, cara tadi itu dakhil, masuk duk bawah tahta masyiatil Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah, duk bawah qada-qada Tuhan, kehendak Tuhan. Kita orang Islam faham molek sini supaya tak jadi faham tersilap. Faham salah ni berat nah. Berat apabila kita faham salah ni adalah berat. Salah kata urusan tu jadi susah kita nak melaksanakan satu dah. Kemudian jadi seolah kata diri kita tak atmain. Tak jadi tenang. Tak jadi tenang dah. Sebab kita faham salah. Sebab tu al-fahmu tu faham tu penting. Dan orang nak royak, nak manusia tu faham sebagaimana Tuhan, dia kena faham dulu. Kena reti sungguh. Kena faham sungguh. Kena merangkungi sungguh. Barulah dia kemukakan ilmu kepada umat masyarakat. Buat kerja sungguh-sungguh. Tu maknanya gitu. Tu maknanya gitu. Nak ke hasil tu. Setelah daripada tu, Tuhan katakan pula, amram min indina, inna kunna mursilin. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan. Kami yang mengutus. Apa makna mursilin? Mursilin yang duk utus, yang duk menentu, yang duk gawal, yang duk bela, yang duk cara. Kata gilah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat Tuhan kata, yudabbirul amra minas sama' ilal ard. Allah Ta'ala mentadbirkan urusan itu di sisinya, turunkan kepada bumi. Ya. Sebab perkara ni duk berlaku di mana? Berlaku di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ni ada di mana? Ada atas daripada langit kita ni. Seolah kata langit yang kita tengok ni ada pedah bagi kita. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam malam-malam tu, dia tubik di luar-luar padang, dia tengok kepada malakutis samawati wal ard. Dia tengok langit, tengok bulan, bintang, tengoknya awal di waktu malam. Tengok apa tu? Tengok untuk yufakir, mikir kepada kejadian Allahu Jalla Jalaluh supaya menghasilkan iman yang safi, iman yang bersih, iman yang rasikh, iman yang tetap. Tu kerana hasil daripada pemikiran yang benar dan sebagainya. Itu makna kata inna kunna mursilin. Tu yang kamilah yang menguruskan. Dan ulama dia tafsir kata mursilin ay munzilin.
hadhil asya, kami menetap dan menurunkan urusan tadi itu tetapan daripada kami. Daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Itu makna kata inna kunna mursilin. Katanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, amran min indina inna kunna mursilin, ay makna kata sesungguhnya kamilah yang mengutuskan, yang menentukan, yang menggawalkan kepada manusia. Apa hak Tuhan hantar mari kepada manusia? Iaitu Rasul. Iaitu Rasul, membaca oleh Rasul itu di atas mereka itu, manusia, akan ayat-ayat sebagai keterangan. Tuhan tu uruhkan. Semenjak sedia kala lagi, kata umat ni, iaitu umat akhir zaman ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan akan utuskan seorang lelaki yang berbangsa Arab, yang berbahasa Arab juga, keluar tubik di Jaziratil Arab, di Arab ini, di kota Makkahul Mukarramah, membawakan cahaya, membawakan risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Hija Nabi yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat. Hija Nabi itu baca ayat Quran, baca isi kandungnya Tuhan kepada manusia. Sebab apa? Hija Nabi membaca hak tu kerana manusia itu sangat-sangat berhajat kepada keterangan daripada Allah Ta'ala. Keterangan ni makna gano? Makna cahaya. Manusia ni dia duduk di dalam kegelapan kejahilan. Kita tak tahu nak pergi kanan ke nak pergi kiri. Kita tengok orang tak beriman, dia tak tahu kata dia daripada mana. Terkadang mengaji, tahulah mengaji tinggi dia, pangkat dia tinggi mengaji. Kelulusan dia tu dapat PhD, MA dan sebagainya, magister dan sebagainya. Akan tetapi dia tak tahu kata dia mari daripada mana. Duk buat gapo nak pergi kanu, kena buat gapo sini, tak tahu. Hairan. Tapi kita, alhamdulillah, Tuhan hatta. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dia lah tu. Qad ja'akum, sesungguhnya datang kepada kamu, nurun minallah, cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keterangan kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Dan Tuhan menghidayahkan dengan sebab kitab tadi itu dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, manittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang hak ikut, orang hak tak buat pandai, orang hak patuh kepada subulas salam. Apa makna subulas salam? Iaitu jalanan kelulusan yang berjaya dunia dan di akhirat. Itu maknanya gitu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya dah juga. Hei manusia, telah datang pada kamu keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan mari dah. Tak boleh nak pergi dakwa kata kita duduk di dalam gelap lagi. Sekarang learning tak cerah lagi. Walaupun ada Quran sekali dengan kita, ulama duk tafsir, duk royak, duk mengajak, duk baca, duk beri huraya, duk gelak lagi. Bukan dakwa lagu tu. Itu panggil dakwaan yang tak betul, tak kena lah tu. Nampak tu dah? Dia kata, Qul ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Datang dah keterangan daripada Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum, dan kami menurunkan kepada kamu ayyuhan nas, wahai manusia, nuran mubina, cahaya keterangan yang nyata. Apabila kita tengok kata ulama millah, ulama nak bawa manusia kepada Tuhan dan Rasul, dia royak dengan nyata, dia royak dengan molek. Nampak tu tak? Dia royak dengan molek. Itu makna kata amram min indina inna kunna mursilin. Kemudian takut tawahum. Setengah-setengah daripada manusia kata, Quran mari ni nak jadi susah payah kita. Jadi panas kita. Jadi payah nak duduk.
Nah, jadi perpecahan, jadinya tidak boleh nak bersatu, dan berbagai-bagai. Manusia kita ni dia suka duk pasal tu, okay? Kurih-kurih ni pasal dia orang ada maslahat banyak ni. Dia takut dia tak boleh nak menega, dia takut tak boleh nak berjual, takut tak boleh nak kawin bersaing, takut tak boleh dapat pangkat, berbagai-bagai cara memikir dalam akal fikir dia. Kerana mereka ini orang yang semata-mata hidup tadi itu tengok kepada mata benda. Pahala dosa tak ada dikira mana. Tu zaman tu. Duduk di dalam kegelapan. Hidup pe lagu tu manusia, ada lagi duduk. Ada syuyu'iyah. Komini, hiduplah tu. Nah, al-madiyun, puak-puak biasa mata benar tadi, itu daripada kalangan orang tak beriman, hiduplah tu lagi. Pada masa kita ni, ya 2022 ni, ada lagi. Bukan tak ada. Kita duduk tempat kita tak ada pergi kana, tak ada rehlah, tak ada tengok tu tengok ni, terkadang kita tak khabar. Nampak lah tu, internet ada pun kita tak pandai nak buka, berbagai-bagai setengah-setengahnya. Hak pandai tak apalah. Tapi nak ayat isbat kata ada benda-benda lagu tu. Lalu Tuhan nak buat tu baik daripada pahami hadut nampak sikit-sikit itu, ia kata buat selalu. Takutnya jadi besar, jadi bekak besar, payah pula kena duk kok tu kok ni pula. Lalu Tuhan kata pada ayat yang kelima tu, Tuhan kata kan, rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Tu dia. Apa makna rahmatan min rabbik? Tuhan waktu turunkan Al-Quran itu, Tuhan tu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, tadi itu rahmatan, sebagai rahmat. Sebagai rahmat daripada Tuhan kamu. Wa'ri Qur'an kepada manusia ni bukan bawa datang untuk nak jadi kesusahan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu an yutahhirakum. Makna kata Tuhan bawa datangkan Quran ini untuk nak menyucikan kita. Bawa hukum hakam mari ni untuk nak menyucikan kita. Bukan nak menyusahkan kita. Ayat lain Tuhan kata Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku menurunkan akan Al-Quran di atas engkau ya Rasulullah dan di atas umat engkau ya Rasulullah supaya jadi kesusahan dan kepayahan dan kecelakaan. Dah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Malaikat sebagai pengingatan. Kalau bahasa Sia pengen nak teran setik, nak mengingat tazkiratan liman yakhsha, bagi mereka yang bimbang perjalanan yang jauh bagi diri dia. Liman yakhsha. Mari mana-mana Quran ni. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi. Tu Quran kita. Ayat ni Tuhan kata rahmatan, rahmat. Rahmat ni mana kan? Rahmat ni mana kebaikan. Benda yang sejuk, benda yang jadi tenang, benda yang jadi berkat, benda yang jadi terbuka hati, buka pandangnya, tak jadi sutuk sepik. Itu mana rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang mukmin khusus. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan tak tambah orang zalim, kufur, tak beriman itu, malaikat kau tambah gapo? Kau tambah kerugian bagi dia. Itu makna wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi penawar serta rahmah. Di sini Tuhan kata rahmatan min rabbik, daripada Tuhan engkau. Min rabbika ay rabbi, Tuhan engkau. Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi engkau. Tuhan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi, ayalah kita masuk juga dalam rahmat Tuhan itu sebab kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Yalah kita berdoa tu kan. Daripada asatizah kita duk mengajar semajak kita duk mengaji kecil-kecil hari tu. Hajalah tu. Ambil iktibas daripada ayat Quran ni, rahmatan min rabbik, daripada Tuhan engkau. Bagi Tuhan engkau, iaitu Tuhan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama dia kata rahmatan min rabbik ay inzalal qur'ani rahmatan min rabbik. Menurunkan akan Al-Quran itu rahmat daripada Tuhan engkau. Kita tak akan tahu ke? Kata apabila kita ni mari daripada mana, orang tak tahu kata mari daripada mana ni penat. Nya kata kita ni mari daripada kera, azakumullah, mari daripada sisi ikan. Nah, mari daripada binatang, mari daripada tu, banyak teori-teori kalau kita baca dalam kitab mengaji falsafah. Nah, kita tengok ahli-ahli falsafah yang cakap, ahli-ahli falsafah tak beriman, dia cakap lagu tu. Tapi kita sebagai orang yang beriman tahu kata, khalaqakum min nafsin wahidah. Aku jadikanmu hai manusia daripada diri yang satu, iaitu Adam alaihissalam. Nabi kata al-adamu min turab, annakum min adam wal adamu min turab. Mung tu wahai manusia daripada tanah, daripada Adam. Adam itu daripada tanah. Kelas. Nikmat besar tu, bukan tak besar. Dia dah buat kaji sampai luruh habis rambut-rambut. Habis, fana, binasa, umur dia dan berbagai-bagai ahli falsafah. Nak cari kata dia ni daripada mana. Sekadar tu. Siapa setengah tahu, setengah tak tahu. Buat kaji setengah tahu, setengah tak tahu. Akan tetapi kita al-mu'minun, al-muwahhidun, tenang hati kata kita daripada tanah. Nampak tu tak? Apabila mati nak buat lagu mana? Ditanamkan, tak dibakarkan, tak gatu, tak gening. Ya boleh kira belakangnya bakarnya berapa, seksa kepada diri manusia. Sedangkan Tuhan kata walaqad karramna bani Adam. Allah Taala muliakan anak Adam. Sehingga Tuhan merahmatkan kepada manusia ni utuskan burung 2 ekor ni masa Qabil dan Habil ada perbunuhan, fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Salah kata mari duk belawai temung di antara 2 ekor burung ni, mati seekor burung. Lalu apabila mati seekor burung tadi itu, dia buat burung seekor lagi tu buat terhadap apa nama saudara dia sebab mematikan tadi itu gali tanamkan. Mengajarkan kepada anak Adam mula-mula tumpah darah di atas muka bumi ini. Ini rahmat daripada Allah Taala. Kata apabila mu hidup daripada mana, mati nak buat lagu mana? Royak. Hidup nak buat gapo daripada amalan tu royak belaka. Pas nak pergi kana, semua ada ketenangan. Harapan yang sungguh, harapan yang benar, bukan harapan yang pasal khayal, tak. Itu adalah Quranul Karim yang kita ada beriman, yang kita sahuti puasa di dalam bulan puasa ni rahmatan min rabbik. Allahu akbar. Kemudian Allah Taala tu Rabbika tu bersifat lagu mana? Gapokah Allah ni? Bersifat lagu mana Allah? Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Innahu, sesungguhnya Allah tu, Rabbika, Rabbuka tu, innahu huwa Allah tadi itu, huwas sami'ul alim. Ialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu akbar. Allah Ta'ala maha dengar lagi maha mengetahui. Lagu mana maha mendengar lagi maha mengetahui? Imam Ibn Katsir kata, Alladhi anzala hadzal Qur'an huwa rabbus samawati wal ard wa khaliquhuma wa malikuhuma wa ma fihima. Rabbus samawat, makna katakan Allah yang menurunkan akan ini Al-Quran. Dia Allah tu Tuhan bagi sekalian langit dan Tuhan bagi sekalian bumi. Tuai kepada langit, tuai kepada bumi. Dialah yang milik langit, milik bumi, dan barang yang ada di dalam langit dan ada di atas bumi dan dalam muka bumi, atas muka bumi dan dalam bumi. Hak dia belaka.
Kita kenal Tuhan. Kita ngaji Quran, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah, kenal Tuhan. Yang menjadi, yang mengada, yang merazki, yang menghidup, yang memati. Tahu. Beza. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu as-sami'. Apa makna sami'? Dengar. Lagi alim, mengetahui. Seolah kata Tuhan ni menjadikan kita. Kenapa Allah Ta'ala bawa datangkan innahu huwas sami'ul alim? Tuhan tak kata innahu huwas sami'un al-basir ke? Kata innahu karim ke? Takkan kata gitu. Kata innahu huwas sami' al-basir. Kenapa? Innahu huwas sami'ul alim. Tuhan kata gitu. Katanya ahli tafsir, iaitu innahu huwallah tadi itu as-sami' maha mendengar. Maha mendengar makna kan? Setelah daripada Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, ia nak dengar pula. Ia dengar pula kata kita tadi itu wa amma baca ke dak Al-Quranul Karim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah yatluna kitab Allah. Mereka yang baca akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat turun Quran supaya kita baca. Baca dengan lagu mana? Baca dengan tadabbur. Apa makna tadabbur? Memahami maksud dia. Memahami makna dia, hukum hakam dia. Itu makna gitu. Apabila kita baca Allahus Sami'ul Basir, Allahus Sami', Allah Taala yang nama As-Sami', yang bersifat dengan As-Sam', senantiasa dengar kita baca Quran. Kita baca Quran tu dengar. Ya. Sebab tu kita kena baca hassinu. Nabi kata hassinu aswatakum bil Quran. Mengelokkan suara kamu dengan Al-Quran. Kenapa ya Rasulullah? Li'anna Allah huwas sami'. Allah Ta'ala dengarkan Quran yang kita dah baca. Allahu Akbar. Halawah. Benda yang jadi kemanisan. Kita baca Quran Tuhan dengar. Kita kalau baca Quran orang lain duk dengar, orang rasa kata kita nak uya dengar, kita berasa gembira. Nabi khabar kata Tuhan yang dengar. Tuhan yang buat turun Quran kepada kita, yang beri ilmu kepada kita melalui ulama tu ulama ni, boleh kita baca Quran, kita baca Tuhan dengar. Tengok ayat Quran ia ada perkaitan rapat di antara ayat dengan ayat. Satu kalimah ke satu kalimah. Mu'jizatil Quran Al-Karim. Bagi orang yang tadabbur, orang yang perhati, orang yang tilik tengok, dia tahu. Tu nampak tu tak? Innahu huwas sami'. Allah Ta'ala maha dengar. Al-alim, dan Tuhan tahu. Tahu lagu mana? Setelah daripada dia baca, suara dia pun molek, ada butilawah, ada cara nak baca, ada aismaya, gitu dan gini, ada cara nak baca Quran. Kamar dia Tuhan tahu pula apa yang dia itu melaksana daripada amalan. Kita baca syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhiril ayah. Hingga akhir ayat, Tuhan dengar dah tu, dengar. Kamar dia Tuhan tahu pula kata kita boleh amal dengan ayat tu. Tuhan tahu kata kita boleh amal dengan ayat tu. Sebab itulah Nabi kata, kullu amal ibni Adam lah illa as-saum. Tiap-tiap amalan anak ada bagi dia. Ada mana malaikat yang tanda. Illa as-saum, malaikat puasa. Fa innahu li, puasa itu bagi aku, wa ana ajzi bi. Aku sendiri nak beri balasan. Mu tak usah tanda malaikat. Hingga malaikat pun tak boleh nak tanda. Ahli syarah hadis dia kata malaikat. Tuhan sendiri tanda. Wa inna lahu katibun. Aku sendiri tanda. Tak akan mulia lagu mana. Innahu huwas sami' al-alim. Saya tahu. Itu dia. Orang yang zalim, supaya baca ayat yang zalim kita baca innallaha la yuhibbuz zalimin kama masalan innahu la yuhibbul mufsidin kama masalan. Kita baca. Tuhan tahu kata kita tahu kata Allah Taala tahu kata Tuhan tak kena amalan ni. Maka kita jauhkan diri kita daripada zalim kau orang ke buat fasad di atas muka bumi ke. Fasad di atas muka bumi ni banyak perkara. Nah,
Kita letakkan sapoh-sapoh di tepi jalan raya tu panggil yufsid fil ard. Tak boleh. Yalah juga. Bukan mana kata kita duduk dengan jiran ni, kita menyakiti jiran kita sama ada dengan perbuatan, dengan tangan. Tak boleh. Mufsid tu tak kena. Kita baca innahu la yuhibbul mufsidin masalan. Kita Tuhan tahu. Kata kita taksir. Tuhan tahu. Tahu apa? Untuk nak beri ganjaran kepada kita. Beri balasan. Gaji. Tuhan gaji kita orang beriman ni. Bukan Tuhan tak gaji. Gaji kita. Ada pecahan juga dalam agama kita. Ya, ada. Siapa dia buat amal masa dia ada masa luar, masa dia gagah, masa dia itu tak ada sibuk, dia buat amal istimrar, sama. Apabila dia kena berhenti dengan sebab sakit ataupun musafir, kutibalahu ajruhu kamilatan. Dituliskan pahala penuh. Sekali pun dia tak boleh nak buat amalan dia dak buat sebab dia ada sakit ke musafir ke gapo ke, tu hari penuh. Tu pecahan. Tu hari gaji. Bukan mana kata kita duduk saja-saja. Tak. Tu hari gaji kita. Nak gaji, sebab tu in ajriya illa Allah. Yalah tu. Nampak tu tak? Itu makna kata innahu huwas samiul alim. Kemudian Tuhan nak tahu lagi kata Allah ni pia Allah. Nak ayat tak aku ni siapa? Hawak turun Quran kepada mung sebagai rahmat bagi mung hei Rasulullah, hei umat mung ya Rasulullah, pia aku ni. Ya kita kena kenal juga. Kenal apa ni Tuhan suruh kenal di sini supaya nak kita itu beriman dengan dia. Dia nak mengenalkan diri dia supaya kita itu boleh beriman dengan dia. Ya kita tak kenal ni, kita nak beriman pun tak boleh. Kita nak tawakal pun tak boleh, nak harap pun tak boleh, nak takut pun tak kenal. Maka cara kita nak kenal Tuhan, kenal mengikut Tuhan mengenalkan dia. Jangan kita nak kenal Tuhan dengan cara hak kita nak kenal, tak boleh lagu tu. Tu makna kata Allah Ta'ala ni royak semua. Hak ni ahli tafsir kita kata, cara kenal Allah, kenal mengikut apa hak Tuhan mengenal. Hak tu, hak sebaik-baik jalan. Lain pada tu, boleh juga tapi tak sama dengan hak ni. Nampak tu tak? Maka kita nak kacau lagu mananya, nak usaha setara mananya, ambil cara hak lebih mudah, lebih kena. Okey, sudah. Ni cara hak dalam agama kita nak royak kepada kita. Lalu Tuhan mengemukakan lagi diri dia. Nak royak kata pia hak waktu turun Quran ni sifat dia lagu mana? Man huwa Allah. Allah Ta'ala ni siapa? Tahu dah kata dia pendengar, dia mengetahui. Tuhan kata Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah. Ni dia. Ni tuai hak waktu turun Quran. Rabbis samawat. Kalimah Rabbis samawat, perhati tengok dalam Quran tu dah. Perhati tengok dalam Quran tu biar baik-baik. Perhati molek tengok situ. Dalam qiraat hak kita ni kita baca lagu mana? Kita baca Rabbi. Tak gitu? Baca Rabbi ke Rabbu? Baca Rabbi. Dalam qiraat Hafsin an Asim ni baca Rabbi. Dengan kasrahkan lafaz Rabb. Ada satu qiraat baca Rabbus samawat. Baca dengan dhammahkan ba. Rabbus samawat. Qiraat lain. Maka dua ni tak ada jadi khilaf pada makna. Khilaf ulama pada perbacaan. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana orang baca dengan Rabbu, baca dengan Rabbu, dia mengatafkan lafaz Rabb itu di atas kalimah As-Sami'ul Alim. Huwa As-Sami'ul Alim Rabbu. Ikut tu. Ni kita tahu jalan ulama kita tafsir. Ni ilmu lah sikit, tak apalah. Ilmu ni hak kita naknya. We hasil. Tak ada payah. Nampak tu tak? Kita kata kita orang awam tak payah kita mengaji. Tak. Kita awam sekalipun, kita nak tak kepada kemuliaan. Muliaan, nak. Nak we mulia lagu mana? Bi'il. Dengan ilmu. Ilmu ke apa? Ilmu syarak.
Orang ada ilmu syarak daripada Allah Ta'ala dan Rasul, setinggi-tinggi orang pangkat. Panawak lagu manawi hasil, belajar. Dengar. Tanya. Alat-alat dia. Itu dah. Itu makna kata kalau baca Rabbu, ai dia ataf di atas As-Sami' Al-Alim. Kalau baca Rabbi, hak orang duk baca ni, hak kita duk baca ni, Rabbis samawati wal ard. Lagu mana? Iaitu baca Rabbi, dia ataf di atas kalimah min Rabbik. Depan. Rahmatan min Rabbik, Rabbis samawati wal ard. Dia kata. Dua jalan ni punah dak mana? Tak ada punah. Bacaan ni muktabar. Tapi yang kita baca dari riwayat kita ni, kita baca Rabbis samawat. Siapa dia baca Quran di atas riwayat Hafsin an Asim, maka wajib dia baca dengan Rabbis samawati wal ard. Yang dua baca, kita mengaji tafsir, kita baca Rabbu pun tak apa, qiraat lain. Nak baca qiraat lain kena baca di awal hingga akhir. Amma nak baca qiraat Hafsin an Asim, baca awal hingga akhir. Amma nak baca Warash, ambil di awal hingga akhir. Amma nak baca qiraat Ibnu Katsir, awal di akhir. Yang gitu. Bukan makna kata hak ni aku nak baca, hak ni nak baca, hak ni. Supaya dengan kita baca Quran, kita capu ayat. Masalah lagu mana? Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian law kana al-bahru midadan li kalimat. Kemudian zahara al-fasadu fil ard. Dalam rakaat tu lah boleh tak baca lagu tu? Tak boleh. Baca Allahu la ilaha, tarik hingga akhir. Qul law kana al-bahr, ayat tu kita pilih. Tarik hingga akhir. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Tarik sehingga akhir. Tak boleh buat capur gitu. Gitulah cara baca Quran. Cuma kita mengaji min haisun nazariyah, iaitu sekira kita mengaji cara ulama dia nak tafsir, ya royak. Ya royak nak kita tu jadi faham, jadi jelas lagi ilmu pengetahuan. Nampak tu tak? Jadi faham dan jelas lagi ilmu pengetahuan. Insya-Allah taala kita akan tengok lagi sikit insya-Allah. Rabbis samawat. Allah tadi hak menurunkan akan Al-Quranul Karim itu dia, iaitu Tuhan yang menjadikan segala langit. Langit hak kita dah tengok ni Allah Taala. Allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Taala menjadikan langit ni 7. Sebab tu ulama Jawi kita terjemah 7 patlah langit. Mana kata 7 lapis langit. Tibaqa, ada perantaraan. Bumi pun wal ardu mithlahun. Bumi pun serupa. Dia yang menjadi itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan akan Al-Quranul Karim. Khas sedak lagi. Kata Quran ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Mari sungguh dak? Sungguh. Tahu dan kata sungguh. Ya dok jaga. Tuhan hak menurunkan Quran ni, yang menjadikan langit ni dan menjadikan bumi, ya dok jaga. Huruf pun tak boleh ubah. Tak pandai lagi. Satu huruf pun tak boleh nak ubah. Yang kata hak lain. Itu dia. Itulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala jaga. Rabbis samawat wal ard, dan bumi. Langit-langit dan bumi-bumi, wa ma bainahuma, dan baria di antara, daripada udara, daripada awan, daripada pokok kayu, daripada diri kita manusia, binatang, ternakan dan gapo kata gilah ada di antara. Allah Subhanahu wa taala tuai dia. Sebab tu Tuhan kata Rabb. Mari dengan Rabb. Tuhan tak kata ilahis samawati wal ard. Tak ada. Sebab lafaz ilah ni iaitu lafaz satu lagi. Ilah ni maqam kita nak kembalikan amalan terima kasih kita kepada Allah. Adapun Rabb, lafaz Rabb balik dia kepada kita. Ingat molek. Balik Allah Taala carakan kita Rabb. Balik kita terima kasih kepada dia ilah. Sebab tu tak sah kita nak pergi kata
la ilaha, kita gitu kata la rabba, tak boleh. Tak sah iman. Nampak tak? Iman kita tak akan sah. Kena kata la ilaha, tak boleh kata la rabba illallah, la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Tu dua ni adalah beza di antara tunjuk ke lafaz dan makna. Walaupun ilah dengan Rabb pada pengertian Tuhan belakang, akan tetapi pekerjaan hak berlain ni. Hak ni hak dia terhadap kita, hak tu hak kita terhadap dia. Ya beza situ. Nampak tu tak? Lafaz Rabb ni musyrikun tak ada panha, tak ada masalah. Tak ada di kalangan orang musyrikun ada masalah dengan lafaz Rabb, tak ada. Tapi dengan lafaz ilah, ya murih. Ya murih. Sebab tu dalam Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini ithnain innama ilahukum ilahu wahid juga. Fa iya ya fa'budun fa iya ya farhabun, dia lah belakang tu. Nak satu. Lalu Tuhan kata, wa ma bainahuma in kuntum muqinin. In kuntum muqinin. Apa makna in kuntum muqinin? Cuba kita tengok ulama kita nak uji makna lagu mana in kuntum muqinin. Jika betul-betul kamu itu mengaku. Betul-betul kamu mengaku, makna kata Tuhan minta daripada kita suruh yakin dengan cara jelas. Hasil yakin daripada mana? Hasil yakin daripada ilmu pengetahuan yang kita gunakan akal fikiran. Hasil yakin. Ada ilmu serta kita gunakan akal fikiran yang ada di diri kita Tuhan beri ni, maka natijah akan hasil kepada al-yaqin. Yakin ni yang makam dia tinggi daripada cahaya saja. Orang kata yakin dengan tasdik, dengan benar. Supa tak? Supa ke tak? Kita kata yakin mengandungi makna benar. Tapi benar tak pasti mengandungi makna yakin. Lagu mana? Kalimah as-sidq ataupun at-tasdiq, membenar. Membenar ni tak ada memastikan, tak ada melazimi yakin. Tapi yakin melazimi as-sidq ataupun at-tasdiq, membenar. Lagu mana? Tak faham? Gini kita kata. Misal dengan cara mudah-mudah. Nak misal ya ni. Kita dengar kata orang main royak kita. Orang apa? Orang kita percayai, bukan orang kecek dusta barang tak. Orang yang kita percaya dia. Orang yang kita thiqah dengan dia. Main royak kata orang tu tangan dia betul. Kalau dia berdeg gapo, dia tubig gapo, betul. Tu. Ni misal hak guru-guru kita. Nah, syaraf mulia kita ambil misal-misal mereka kemukakan kepada masyarakat di sini. Kita pun hangguk. Gitu orang tu. Fardu kata dia nama, gapo kita kata ke dah? Tangan dia betul sungguh. Kalau dia berdeg gapo, maka sekaligus. Jadi, kalau tubig gapo kena. Percaya. Sebab orang hak royak tu kita percaya, maka khabar dia hak royak tu pun kita percayalah. Itu dia panggil tasdiq. Yakin lagi? Belum. Mana awak lagu mana awak yakin? Kita calon hendak diri kita, letakkan buah kayu, buah hair di atas kepala kita, dia berdeh tengok. Ataupun dia tubir tengok, yakin tak? Kuasa. Kalau kita kuasa buat lagu tu, itu siapa makam yang yakin. Siapa makam yakin? Kita percaya sungguh, kita yakin sungguh, kata dia betul. Calon diri kita, dia berdeh tengok. Benda tu di atas kepala kita. Kalau siapa situ panggil hakul yakin. Bukan mana kata yakin biasa dak. Bukan mana tasdik cahaya biasa dak, yakin tu. Lalu
Allah Ta'ala tutup daripada kata in kuntum muqinin, jika kamu itu betul-betul benar-benar yakin. Benar-benar yakin, dan jika kamu itu betul-betul nak yakin. Lagu mana? Ahli tafsir kata di sini, yakin tadi itu satu sifat benda yang tenang yang ada di dalam hati seseorang dengan apa yang dia tahu. Ada ilmu yang benar, muafakah dengan benda hak waqi' sungguh, ia tenang molek dengan apa ia sipo ikat dalam dada dia, dalam hati dia, atau pada yakin. Sebab tu Tuhan kata ayat ni, ahli tafsir kita katakan Tuhan mung itu iaitu Tuhan yang mempunyai langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Jika kamu hai manusia mengaku adanya Tuhan, kalaulah mu benar-benar mengaku kata ada Tuhan, aku tengok belakang dah kekuasaan aku royak belakang dah kamu, berhajat padamu. Satu lagi, iaitu menghasilkan sifat yakin dengan ilmu yang aku mengajarkanmu dan menggunakan akal fikiran kamu supaya mendapat maqam al-yaqin. Setelah daripada tu Tuhan ayat kata la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. InsyaAllah pada ayat yang 8 ni, insyaAllah kita akan takhirkan pada jilsah yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala. Pada tengok pada masa tu siapa dah masa kita mari tadabbur bersama-sama pada pagi esok lah biiznillahi ta'ala. Pada perjumpaan kita pada pagi ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Tuhan itu bukakan hati kita, boleh kita menerimakan pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan jangan kita terlupalah, mari sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita sama-sama membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, supaya kita dapat kemuliaan, kejayaan sama-sama dunia maupun di akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi wa fadlihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.